Hari ini, terbang di udara bukan lagi satu keajaiban atau sihir. Sesuatu yang mustahil satu ketika dahulu, kini menjadi perkara biasa. Malah ia membuka ruang kepada pelbagai bentuk perniagaan menerusi penerbangan komersil. Manusia melakukan hampir semua aktiviti di atas tanah sewaktu berada di ruang udara. Menikmati hidangan ketika pesawat melalui beberapa benua. Atau membeli belah dalam premis perniagaan yang sedang meluncur laju. Malah, kita dapat menunaikan keperluan pribadi atau panggilan alam dengan selesa sewaktu berada pada ketinggian lebih 30,000 kaki di udara. Lazimnya, kita akan berterima kasih kepada Wilbur dan Orville Wright yang berjaya menerbangkan pesawat pertama pada 1903 di Utara Carolina, Amerika Syarikat. Sumbangan mereka tidak dinafikan, tetapi kejayaan itu adalah berasaskan analisa terhadap percubaan yang dilakukan sebelum mereka. Antaranya, percubaan Ibnu Firnas, seperti yang akan dijelaskan oleh pakar ini yang berpengalaman dalam kajian angkasa lepas dan kajian di Kutub Selatan. Abbas Ibnu Firnas pada tahun 1875 melakukan cubaan terbang dan beliau meluncur dari sebuah menara di Cordoba dan disaksikan oleh ramai orang pada waktu tersebut. Beliau berjaya meluncur beberapa meter. Sebelum Ibnu Firnas, keupayaan untuk terbang dikaitkan dengan legenda, kuasa ajaib atau mukjizat yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia biasa. Pada kurun ke-9 Masihi, Ibnu Firnas membuktikan manusia biasa boleh meluncur di udara seperti burung dengan mencipta sayap yang boleh menampung berat badannya. "600 tahun kemudian, sarjana Itali ini melakarkan beberapa jentera terbang. Namun tiada bukti ia boleh berfungsi. Malah, dia sendiri tidak pernah mencubanya. 900 tahun selepas Ibnu Firnas, cubaan meluncur di udara menggunakan sayap besar seperti yang dicipta oleh ilmuwan itu berlaku di Eropah. Antaranya, cubaan seorang jurutera dari Jerman, Otto Lilienthal, yang berjaya meluncur lebih 2,000 kali. Kejayaan meluncur tanpa enjin kemudiannya dikembangkan oleh Wright bersaudara hinggalah tercipta pesawat berjentera mereka yang mampu terbang sejauh 260 meter. Komponen utama yang digunakan oleh Ibnu Firnas dalam cubaan terbang beliau adalah sayap, yang mana sayap merupakan komponen utama untuk penerbangan. Fungsi sayap dapat dilihat dengan jelas pada sebuah kapal terbang kerana sayap membolehkan pesawat terangkat ke udara hasil tindak balas persekitarannya. Secara umum, terdapat 4 daya utama: daya tujahan, daya seretan, daya angkat, dan berat. Keempat-empat daya itu bergabung untuk menerbangkan pesawat. Daya tujahan menghasilkan daya geseran pada badan pesawat, terutama bahagian sayap. Sayap yang berbentuk aerodinamik menjadi perentas udara yang baik dengan membolehkan udara bergerak di bahagian atas dan bawah. Apabila pesawat bergerak, sayap menolak udara ke bawah dan menghasilkan daya tolakan, sementara daya angkat terhasil sebagai tindak balas kepada pergerakan sayap. Oleh itu, sayap menolak udara ke bawah dan udara mengangkat pesawat. Apabila flap digerakkan ke bawah, ia menghasilkan sudut serang yang memberikan lebih banyak daya tolakan
dan pesawat akan terangkat lebih tinggi. Itulah yang berlaku setiap kali pesawat berlepas. Lebih besar pesawat itu, maka ia memerlukan sayap yang lebih luas. Hari ini, ia kelihatan amat mudah apabila setiap pergerakan dikawal dengan teknologi komputer. Sayap juga memainkan peranan penting dalam proses pendaratan. Apakah kajian fungsi sayap dapat dikembangkan sekiranya tidak dimulakan oleh Ibnu Firnas yang melakukan ujian dalam serba kekurangan pada kurun ke-9. Mencari fakta tentang Ibnu Firnas agak mudah, tetapi mengesan tinggalan ilmuwan itu adalah sukar. Agak sukar untuk menentukan di manakah lokasi sebenar Abbas Ibnu Firnas melakukan lompatan atau meluncur bersama dengan sayap ciptaannya. Kru ilmuwan Islam telah 2 kali berkunjung ke Cordoba. Kali pertama ketika musim sejuk dan kali kedua ketika musim panas. Namun, tiada kata pasti di manakah sebenarnya lokasi tersebut. Maklumat yang kami perolehi pada kunjungan musim sejuk yang lalu membawa kami meninjau sebuah menara di hadapan Masjid Cordoba yang kami sangka sebagai lokasi